Buletin Didik 18 Mac bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pelbagai aktiviti dalam talian yang melibatkan pelajar berkeperluan khas dijalankan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk bagi menggalakkan penyertaan dan menonjolkan bakat mereka. Webinar WUMA dengan tajuk Keperluan Kitar Semula dalam Kehidupan Seharian salah satu inisiatif yang berjaya menarik minat 4 pelajar mempunyai masalah pembelajaran. Program anjuran Pusat Sumber Sekolah dengan kerjasama unit kurikulum bertujuan memupuk amalan kitar semula kepada warga sekolah dan komuniti setempat. Selain itu, ia menjadi platform untuk menonjolkan bakat pelajar berkeperluan khas melalui penglibatan dalam aktiviti secara langsung seperti membaca doa dan mengulas buku secara atas talian. Ia sekaligus meningkatkan keyakinan diri mereka dalam melakukan sesuatu tugasan. Saya telah mengulaskan tentang sebuah buku cerita yang bertajuk Kitar Semula. Saya banyak membuat latihan supaya saya tidak lupa pada skrip. Kami berasa seronok kerana dapat mempelajari pelbagai benda baru dalam hidup kami. Dan kami dapat belajar tentang cahaya lampu mempengaruhi light dan kami berharap dapat menjayakan program ini lagi. Dan mencabar juga sebab saya baru first time join program ni. And then diri saya berasa gugup dan takut juga sebab program ni sangat cabar untuk diri saya. Berdapat dengan kamera, guru-guru semua. Itu cabaran yang saya dapat ketika membuat YouTube live. Dengan bimbingan dan penyelarasan 3 guru, pelajar-pelajar berkeperluan khas ini diberi peluang untuk mengendalikan program selama sejam secara dalam talian. Bukan saja dapat mengasah bakat dan melatih kemahiran teknikal pelajar, webinar kali ini memberi pelajar lebih pengetahuan mengenai kelestarian alam sekitar. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang menguruskan program webinar adalah seperti dari segi untuk melatih mereka untuk berhadapan dengan kamera, untuk bercakap di hadapan kamera, dari segi susunan atur ayat, dari segi suntingan, dari segi orang kata apa, susun atur lokasi. Sebab sebenarnya kami ada sebuah studio lah di sekolah kami, di mana studio itu khusus untuk aktiviti berkaitan dengan rakaman, sama ada video, webinar, muzik dan sebagainya lah. Hasrat kami, walaupun dalam norma baru, aktiviti kita semula yang dirancang dapat dijalankan. Kami juga berharap semua pihak menitik beratkan amalan kita semula demi kelestarian alam bumi hijau. Okey, bagi saya, untuk kita mendedahkan pelajar untuk berkeyakinan di depan kamera adalah sebenarnya peranan sebagai seorang guru sebenarnya memberikan semangat, kata-kata motivasi supaya pelajar dia berasa berkeyakinan apabila berhadapan dengan kamera. Dan Kementerian Pendidikan KPM telah melaksanakan proses pentaksiran kemasukan pelajar ke sekolah khusus iaitu Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Menengah Teknik SMT, College Vocational KV dan Maktab Tentera Diraja MTD di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia untuk tahun 2021. Semakan tawaran kemasukan ke sekolah khusus bagi tingkatan 1, tingkatan 4 dan tahun 1 Sijil Vocational Malaysia 1 SVM boleh dibuat bermula esok. Bagi tingkatan 1 SBP dan SMKA, semakan boleh dibuat mulai esok. Tingkatan 4 SBP, SMKA dan SMT pula pada 23 Mac. Tahun 1 SVM, KV juga pada 23 Mac. Tingkatan 4 MTD pula, tarikh semakan temuduga boleh dibuat pada 23 Mac.
Semakan tawaran boleh dilakukan melalui pautan yang tertera bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4. KPM juga menetapkan tarikh pendaftaran pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus adalah pada Selasa 6 April 2021. Maklumat lanjut berkaitan pendaftaran boleh diperolehi melalui pautan yang sama. Tarikh pendaftaran ke MTD akan dimaklumkan melalui laman sesawang www.rmc-education.edu.my. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim mengucapkan tahniah atas pelantikan 3 pengarah bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam hantaran di Facebook, Datuk Dr. Habibah menyatakan telah menyampaikan watika pelantikan kepada Dr. Azhar Ahmad sebagai pengarah bahagian Profesionalism Guru dan seterusnya Dr. Rozia Abdullah sebagai pengarah bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan serta Puan Farida Yang Razali sebagai pengarah bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Pelantikan berkuat kuasa 15 Mac lalu. Beliau yakin pelantikan ini akan terus memacu kecemerlangan bahagian-bahagian yang diterajui khususnya dan KPM secara amnya. Majlis Keselamatan Negara MKN memberi kelonggaran untuk orang ramai hadir ke kejohanan sukan seperti Liga Malaysia ke stadium atau lokasi mengikut kapasiti penonton yang ditetapkan. Bagaimanapun, semua penganjuran kejohanan dengan kehadiran penonton itu tertakluk kepada kebenaran Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran ini akan mula berkuat kuasa pada 1 April 2021 dengan 2 perlawanan bola sepak dalam Liga Malaysia yang akan dibenarkan dahulu sebagai percubaan ataupun proof of concept untuk menilai keberkesanan protokol pengurusan penonton. Di samping itu, pihak KBS, MKN dan KKM akan turut memantau dan membuat penilaian pematuhan protokol yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pergerakan, kemasukan dan penyuraian penonton semasa perlawanan tersebut nanti. Jelas beliau dalam sidang media siang tadi, syarat ditetapkan bagi kapasiti penonton berbeza mengikut kawasan PKP, yang mana di kawasan PKP bersyarat kapasiti penonton dibenarkan 10% atau 2,000 orang atau mana-mana yang lebih rendah. Manakala kawasan PKP pemulihan ditetapkan 25% kapasiti penonton atau 8,000 orang atau mana-mana yang lebih rendah. Beberapa SOP juga perlu dipatuhi, antaranya tiket hanya dijual secara dalam talian, penjarakan fizikal 1.5 sehingga 2 meter antara penonton dan pergerakan masuk serta keluar dilaksanakan secara berjadual dan tersusun. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bahawa keputusan kebenaran rentas negeri menjelang kedatangan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tertakluk atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Jadi sebab itulah Kementerian Kesihatan memandang serius kepada soal balik kampung. Satu lagi negeri, contoh negeri yang klasik yang sentiasa saya sebut, Kelantan. Kelantan satu ketika sebelum kita benarkan balik kampung bulan 12 adalah negeri hijau. Tetapi selepas bulan 12, ramainya warga daripada Kelantan yang berada di Kuala Lumpur, berada di Selangor, balik ke Kelantan. Selepas itu Kelantan menjadi negeri merah. Lebih daripada 65% daripada daerah Kelantan ketika itu menjadi merah dan kes terus meningkat. Menyebabkan Kelantan ditukar daripada PKPP kepada PKP kerana kes balik kampung. Jadi sebab itulah Kementerian Kesihatan merasakan kawalan rentas negeri ini perlu dilakukan dengan cara yang lebih tegas. Walaupun untuk beliau bagaimanapun percaya sekiranya kes menurun lebih cepat berbanding yang disasarkan, kemungkinan sedikit kelonggaran boleh dipertimbangkan. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba menjangkakan 500 kes harian positif COVID-19 dicatatkan menjelang Mei jika rakyat terus mematuhi SOP ditetapkan kerajaan. Jangkaan itu dibuat berdasarkan trend penurunan nilai kebolehjangkitan yang kini berada pada paras 0.87
berbanding 0.9 2 minggu yang lalu. Bersua kembali. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bersama pemain industri telekomunikasi menggerakkan kempen My Baik Hati bagi mengumpul dan membaik pulih alat peranti terpakai untuk keluarga berpendapatan rendah B40. Kempen berkenaan antara fokus program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa bagi memperkukuh daya saing negara ke arah mengurangkan jurang digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan berkata, sumbangan peranti terpakai daripada rakyat Malaysia dan syarikat perniagaan akan dikumpulkan dan dibaik pulih oleh syarikat telekomunikasi dengan kos RM500 setiap satu. Peranti yang boleh digunakan akan disalur kepada golongan sasar, manakala peranti tidak berfungsi dilupuskan dan dikitar semula secara selamat melalui program e-waste. Matlamatnya direncana atas kesedaran bahawa setiap keluarga memerlukan alat peranti pintar agar tidak ketinggalan dalam meneruskan kelangsungan hidup sama ada untuk belajar, bekerja atau berurusan setiap hari dalam suasana norma baru. Inisiatif Prihatin Belia melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa disifatkan sebagai satu program menyeluruh yang akan memberi manfaat kepada belia yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, peruntukan sebanyak RM376 juta yang disediakan dilihat mampu memperkukuhkan lagi inisiatif untuk belia lanjutan daripada Belanjawan 2021. Dalam satu kenyataan, beliau berkata inisiatif turut memanfaatkan belia yang bekerja sekaligus memastikan lebih ramai berada dalam pasaran buruh dan mengurangkan kadar pengangguran belia. Peruntukan itu akan menambah baik inisiatif e-belia buat kali kedua dengan meningkatkan nilai kredit daripada RM100 kepada RM150 yang memanfaatkan 2 juta belia dengan peruntukan RM300 juta mulai Jun ini. Di samping penambahan peruntukan terhadap program tunas usahawan belia Bumiputera, dijangka dapat melahirkan 250 usahawan belia Bumiputera baru. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej pemerkasa bernilai RM20 bilion membabitkan 20 inisiatif termasuk Prihatin Belia. Selain itu, program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB akan diperluas dengan tambahan peruntukan sebanyak RM10 juta menjadikan peruntukan keseluruhan tahun ini RM21 juta. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bercadang mengkaji semula Akta Kanak-Kanak 2001 yang kali terakhir dipinda pada tahun 2016. Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata sebagai langkah awal, kerjasama akan dilakukan bersama Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi mengenal pasti kelumpuhan dalam akta itu melalui kajian khusus yang dijangka siap akhir tahun ini. Sesi konsultasi yang akan diadakan oleh UNICEF dan OCC bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan, pakar dan aktivis kanak-kanak serta anggota akademik dialu-alukan bagi memastikan pandangan semua pihak diberi perhatian. Ia adalah fasa penting dalam proses kajian semula akta berkenaan agar undang-undang terbabit lebih menyeluruh dan menepati keperluan dalam semua aspek yang meliputi perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan kanak-kanak di Malaysia. Kementerian juga akan menggiatkan program literasi undang-undang dan penguatkuasaan peruntukan akta sedia ada bagi memberi kesedaran bahawa melindungi kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama.
untuk tips kertas 2 SPM 3762 reka cipta kertas 2, di mana dalam kertas 2 ini pelajar perlu menghasilkan folio dan artifak. Artifak ni projek lah, boleh berupa model ataupun prototype. Jadi bagaimana kita nak dapat markah yang tinggi, iaitu 30 markah lah yang membawa pada markah peperiksaan SPM yang kita akan bawa kan. Jadi untuk kertas 2, yang pertama pelajar perlu menghasilkan folio. Jadi folio ni dia ada step-step dia, ikut seperti mana yang cikgu ajar. Okey, berdasarkan manual pentadsiran kerja khusus di mana telah digariskan panduan bagaimana nak memastikan folio yang baik. Oleh itu pelajar ikut saja apa kata guru. Kalau guru kata ini tidak tepat, perlu dibuat semula, perlu buat semula. Sebab cikgu atau guru anda tegur itu sebenarnya untuk memberi peluang anda untuk mendapatkan markah yang tinggi. Jangan malas. Kembali, laluan untuk perkhidmatan bas percuma yang diperkenalkan Kerajaan Negeri Melaka sejak 2 tahun yang lalu akan diperluaskan ke seluruh negeri menjelang akhir tahun ini. Exco Kerjaya Kemudahan Awam Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Datuk Roslan Ahmad berkata, inisiatif di bawah program bas penyayang itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 32,000 penduduk Melaka yang dikategorikan sebagai golongan sasar. Mereka yang akan menerima kemudahan percuma itu termasuklah penerima bantuan daripada Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Kebajikan Masyarakat, orang kelainan upaya, golongan asnaf, warga emas serta pelajar sekolah. Bas percuma yang diperkenalkan oleh kerajaan sebelum ini adalah hanya untuk 3 laluan dan terbuka untuk 3 laluan sajalah. Tetapi yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman, kita minta kita untuk mengkaji dan memperkenalkan satu package ataupun satu program bas percuma ataupun bas penyayang ini, tapi kepada golongan sasar. Golongan sasar ni maknanya lebih menyeluruh lah, dan laluan pula merangkumi seluruh negeri Melaka. Sebanyak 29 laluan bas henti-henti di seluruh Melaka terbabit menerusi inisiatif bas penyayang itu. Kemudahan itu adalah sebahagian intipati dan fokus Belanjawan Melaka 2021 yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali pada Disember lalu di bawah insentif kebajikan rakyat. Justru katanya satu kajian sudah dilakukan dan cadangan penambahbaikan kepada perkhidmatan bas percuma itu akan dibuat dengan nilai peruntukan yang lebih rendah serta meliputi laluan ke seluruh negeri. Kuantan street art yang dihiasi lukisan mural di Pahang akan sentiasa dipantau menerusi sistem kamera litar tertutup CCTV bagi mencegah vandalisme oleh pihak tidak bertanggungjawab. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Perladangan dan Komoditi Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, langkah itu bagi memelihara 36 seni lukisan yang terdapat di lokasi berkenaan yang kini menjadi produk pelancongan baru dan lokasi tumpuan orang ramai. Tegas beliau, CCTV akan dipantau Majlis Bandaraya Kuantan setiap masa untuk memastikan semua lukisan selamat. Sejak dibuka secara rasmi pada 21 Februari lalu, Kuantan Street Art telah dihadiri kira-kira 50,000 pengunjung. Jumlah pengunjung dijangka terus meningkat berikutan keputusan kerajaan untuk membenarkan semula aktiviti pelancongan menggunakan agensi pelancongan berdaftar dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Semua lukisan di sepanjang laluan kira-kira 700 meter yang terletak antara Jalan Mahkota dan Jalan Besar ini dihasilkan 13 artis grafiti anak tempatan, manakala kos keseluruhan untuk pembangunan laluan ini adalah sebanyak RM50,000. Untuk pelajar kategori sekolah menengah, mereka akan jadi terfokus jika mereka belajar bersama kawan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, dia bersama kawan, dia bermain game. Tetapi di sekolah menengah, jika kita ada kelompok rakan-rakan
yang saling sokong menyokong antara satu sama lain dari segi belajar, ya. Maknanya kita berlumba-lumba, kita kongsi soalan, kita berkongsi jawapan dan ada perbincangan, ya, seperti satu kumpulan diskusi tetapi secara dalam talian. Ini akan memberikan kita fokus, ya. Sebab itu saya lihat ramai pelajar-pelajar yang bagus, ya, murid-murid yang bagus di peringkat sekolah menengah, mereka selalu ada kawan yang bersama mereka bila mereka belajar dalam talian. Selepas berkali-kali tertangguh akibat pandemik COVID-19, taman tema pertama Nintendo akhirnya dibuka di Jepun hari ini. Sudah tentu tarikan utama di situ ialah permainan dan pelbagai terjemahan daripada permainan video popular Nintendo, Super Mario. Jurucakap Universal Studios Japan memberitahu taman tema itu mengalami kelewatan hampir setahun lamanya sebelum dapat dibuka dan kini pihaknya berpuas hati dapat memberi pengalaman sebenar dunia Mario kepada pengunjung. Mereka kelihatan teruja bermain dengan memakai gelang di tangan untuk mengumpul wang maya. Muzik tema Super Mario juga berkumandang di seluruh taman. Turut disediakan kenderaan bertemakan dinosaur Yoshi, Peach Castle, restoran dan kedai cenderahati. Permainan konsol Super Mario Bros diperkenalkan pada tahun 1985 dan terus popular sehingga ke hari ini. Pembinaan taman tema ini dilapor menelan belanja $550 juta. Memupuk semangat bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain di samping berbakti kepada tanah. Itu usaha murni sekumpulan penduduk di Rio de Janeiro, Brazil dengan mengusahakan tanah untuk bercucuk tanam untuk faedah bersama. Tanah seluas 4 padang bola sepak ini adalah projek tanam-tanaman terbesar di Amerika Latin. Hasilnya pula boleh mencecah sehingga 2 tan setiap bulan. Separuh daripada hasil tanaman ini dijual dan wang yang diperolehi digunakan untuk membantu penduduk setempat. Manakala separuh lagi hasil tanaman diberikan secara percuma kepada orang ramai. Program ini juga berjaya membantu kira-kira 800 keluarga dan penduduk yang terjejas akibat hilang pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Então, assim, imagine você morando dentro de uma comunidade que não tem muito benefício de nada e sem emprego, o que o ser humano vai pensar da vida, entendeu? Então, essa horta ela veio hoje não, desde 2013 ela veio para resgatar vida. Idea melaksanakan program ini datang dari seorang ahli agronomi Julio Barros pada tahun 2006. Namun ia hanya dilaksanakan pada tahun 2013 di kawasan yang dahulunya menjadi sarang penagih dadah. Program ini juga mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun lepas. Kini terdapat 49 kawasan bercucuk tanam hasil program ini yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dan komuniti setempat. Secara keseluruhan, 80 tan makanan dapat dihasilkan setiap hari dan ia dapat membantu kira-kira 20,000 keluarga. Ekoran kejayaan program ini, Kerajaan Tempatan Rio de Janeiro bercadang untuk melanjutkan sehingga tahun 2024. Sekumpulan penyu dilepaskan ke laut selepas diselamatkan daripada cuaca sejuk melampau yang melanda sebahagian Amerika Syarikat beberapa bulan yang lalu. Kumpulan penyu itu antara lebih 1,000 penyu diselamatkan di Texas dan dibawa ke Teluk Mexico, Louisiana untuk dilepaskan. Inisiatif ini dilakukan oleh kumpulan pencinta alam dengan dibantu penduduk tempatan. Menurut mereka, ketika cuaca sejuk, penyu-penyu ini akan mengalami kesukaran untuk berenang ke tempat yang lebih panas. Ia menyebabkan ada di antara penyu ini sakit dan mati. Justru usaha menyelamatkan penyu-penyu ini giat dijalankan. Ia juga sebagai salah satu usaha menambah ilmu serta kesedaran awam kepada orang ramai betapa pentingnya menyelamatkan haiwan yang diancam kepupusan. Sea turtles are incredibly important to their ecosystem, and Kemp's Ridley's, this is their backyard. They're from the Gulf of Mexico. Their nesting beaches are on Mexico, so this is where they call home. So it feels amazing to be able to take these turtles and put them back out into the Gulf.
Ujarnya lagi, terdapat 6 spesies penyu yang diselamatkan sejak November lalu. Kesemuanya dilindungi di bawah Akta Haiwan Terancam Amerika Syarikat. Penyelam Rusia memecah rekod dunia Guinness menerusi selaman bawah paras beku di Tasik Baikal pada kedalaman 80 meter. Visualnya mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.